Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahma Zulkifli dalam Tazkirah 3 minit. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah mentadabbur Al-Quran. Tetapi saya tak nak fokuslah bagi tahu apa maksud tadabbur, contoh dan sebagainya. Tetapi saya nak fokuskan pada hari ini adalah bagaimana cara kita menghayati ayat Al-Quran yang berunsurkan kisah-kisah tauladan atau kisah zaman terdahulu. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu membaca kisah ini hanya sekadar kisah sejarah. Akan tetapi kita nak baca kerana inilah kisah ibrah. Okey, apa maksud ibrah ni? Ibrah ini adalah dari perkataan abara. Apa abara ni? Abara ni adalah ada kata terbitannya abir yang bermaksud sesuatu yang melintas dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi dalam maksud ni saya nak highlightkan perkataan pindah. Okey, saya bagi contoh. Dalam kisah surah Nabi Yusuf, dalam kisah surah Yusuf, iaitu kisah Nabi Yusuf AS, kita tahu di mana Allah telah menguji Nabi Yusuf dengan dugaan yang pelbagai. Daripada kecil lagi, baginda telah pun dimasukkan ke dalam perigi, dibuang oleh adik-beradik ini sendiri. Kemudian difitnah pula oleh wanita dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Betapa penyabarnya Nabi Yusuf ini, dan betapa dia tetap positif dengan segala ujian yang Allah beri. Di mana Allah nak menceritakan di sini, Allah tidak mahu kita hanya mengagumi sifat ataupun susuk tubuh Nabi Yusuf AS, tetapi Allah nak kita pindahkan sifat Nabi Yusuf AS itu ke dalam diri kita. Sebab itulah betapa cantiknya Allah nak kita belajar daripada kisah tauladan ini, bukan hanya sekadar kisah sejarah, tetapi kisah yang kita boleh pindahkan untuk menjadi akhlak dan teladan kepada diri kita sendiri. Okey, dan kedua saya nak bagi contoh yang saya rasa ramai dah tahu, iaitu kisah Habil dan Qabil, iaitu kisah pembunuhan pertama di dalam Islam. Okey, jadi kisah pembunuhan ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Disebabkan tazkirah kita hanya 3 minit, saya tak boleh terang satu-satu, tetapi saya nak highlightkan 4 perkara dalam ayat tersebut. Yang pertama, Allah tidak mendetailskan siapa nama dalam ayat tersebut. Allah tak details pun cakap itu adalah Habil dan Qabil. Kenapa? Yang kedua, Allah tidak mendetailskan apa sebab pembunuhan itu berlaku. Dan yang ketiga, Allah juga tidak memberitahu bagaimana cara pembunuhan tersebut. Kerana apa? Kerana yang pertama, kerana Allah tak bagi tahu nama sebab tak semestinya kisah ini hanya berlaku pada Habil dan Qabil. Yang kedua, tidak semestinya sebab atau punca pembunuhan itu hanya kerana perempuan. Boleh jadi kerana macam-macam. Dan tengok zaman sekarang ni, sebab harta, boleh jadi nak bunuh saja-saja pun ada. Dan yang ketiga, Allah nak kata bagaimana cara pembunuhan. Tak semestinya bunuh secara fizikal. Sekarang dah boleh bunuh pakai apa? Secara halus, boleh pakai santau, boleh pakai sihir dan sebagainya. Dan yang keempat saya nak highlight dalam ayat tersebut, Allah menceritakan perkara ini kebanyakannya dalam bentuk dialog. Kenapa Allah banyak ceritakan kisah-kisah ini dalam bentuk dialog? Supaya kita dapat merasakan dan memasukkan diri kita dalam situasi tersebut. Okay, jadi dalam kisah Habil dan Qabil ini, cuba anda baca dialog tersebut dan bertanya dalam diri, saya berada di watak yang mana? Anda Habil atau Qabil?